This video is brought to you by Halakiri Design Exclusive Merdeka ala-ala Tommy Hilfiger. The looks are very expensive but the harga macam pasar malam, brother. Mana mau dapat ini, guys? Dengan RM35 anda kini dapat menyambut bulan kemerdekaan dengan lebih meriahnya. Biarpun COVID masih belum pergi, tapi merdeka perlu diraih. Kualiti cetakan high grade yang tidak luntur dan warna yang menarik. Baju tidak mengecut walaupun dibasuh berkali-kali. What up, gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimi Seko Verto sahaja. Alright, gang. Dalam segmen teori nakama hari ini, aku nak ketengahkan beberapa teori dari nakama kita untuk kita sama-sama berdiskusi. Seuntai kata untuk dirasa, di-sharekan. So dalam video ni ada dua teori, satu berkenaan pedang dan satu lagi berkenaan penyataan Luffy yang sama dengan Roger sebelum ni. But before that, di sini aku nak ucapkan tahniah kepada Jai, anak emak, sebab dapat highest point minggu ini. Padu. Salah aku tak menjadi pula minggu ini, serba salah jadinya. And hadiah aku akan postkan esok, okay? Dan hari ni aku nak share sikit cuplikan untuk Scoverto Gaming konten yang di request ramai. Jom kita tengok sekejap. Helmepo Mbak sini datang lah. Oi, kau ingat kau anak Captain Morgan, aku takut kau? Bodoh. Sini satu kali. One shot, brother. Gila bapak apa tu. So guys, I hope korang dapat support channel Scoverto Gaming ni supaya dapat reach 10,000 subscribers before Oktober ini, okay? And untuk pemenang giveaway semalam, esok kita akan post hadiah ya. Dan kepada yang nak menang giveaway, jangan lupa untuk join group Telegram Scoverto Fleet and be the first to answer the question. And maybe next week kita akan sediakan hadiah yang lagi best lagi. Alright, let's proceed with the content. Nikmatnya anda, nikmat semua. Rokok gudang garam surya, rokok rasa gurih, rokok masak. Okey, untuk teori pertama ni datangnya dari CEO of Anime. Dia ada kongsikan teorinya kat email aku. Teorinya berbunyi begini. Assalamualaikum Bang Kimi. Saya ada sedikit teori yang saya nak bagikan. Saya tahu orang yang boleh jinakkan pedang Enma ialah Oden. Tapi saya rasa yang jinakkan pedang Enma ni ialah pedang Ameno Habakiri. Jadi, teori saya rasa Zoro pun boleh jinakkan pedang Enma sebab Zoro ada pedang putih Wado Ichimonji. Kenapa saya cakap pedang Wado Ichimonji? Sebabnya orang yang buat pedang Enma adalah orang yang sama yang buat pedang Wado Ichimonji. Ini sekadar teori. Saya harap Abang Kimi baca dan sampaikan kepada penonton, dan harap Abang Kimi boleh komen tentang teori saya. Warna Wado Ichimonji dan Ameno Habakiri juga sama warna putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, dia ada minta kita komen teori dia ni kan. So, jawapan untuk teori nakama kita ni adalah betul lah tu. Sebab, okey, kita susun dulu fakta dia, okey? Mula-mula pedang Wado Ichimonji. Pedang ni merupakan pedang yang mempunyai sentimental value buat Zoro sebab dia adalah hadiah Kuina. Betul lah tu. Okey, pedang ni ditempa oleh Shimotsuki Kozaburo. Bila dia meninggalkan Wano, which is si Kozaburo tu, dia bawa sekali pedang ni bersama-sama dengan dia. Pedang ini disimpan cantik-cantik kat dalam satu tempat dalam Ishin Dojo tu, which is tempat latihan pedang dan jarang-jarang digunakan oleh Koshiro. Sebab tak ada pun keperluan bagi dia untuk digunakan sebab latihan yang dijalankan menggunakan pedang kayu. Bila Zoro datang dan challenge Kuina untuk bertarung dengan menggunakan pedang sebenar, bukan pedang kayu, Kuina meminjam pedang tersebut untuk bertarung. Okey, fakta untuk teori nakama kita ni, dan sebab aku cakap teori dia ni betul adalah kat sini. Dalam chapter 955 muka surat 16 hingga 17, Tengu Hitetsu mendedahkan bahawa Zoro berkemampuan untuk menggunakan Enma adalah disebabkan oleh Wado Ichimonji, dan sebab yang sama juga nakama kita terangkan juga tercatat dalam chapter ini, which is Tengu Hitetsu bagi tahu satu disebabkan oleh Wado Ichimonji, satu lagi adalah disebabkan oleh pedang Wado Ichimonji itu berwarna putih. So kat sini berkemungkinan seperti mana yang kita sedia maklum, pedang Ameno Habakiri ini dijuluki sebagai pedang that could slice through the heaven, sementara Enma berkemampuan untuk cut through the bottom of the hell. Jadi kat sini kita dapat nampak kedua-dua pedang ini seolah-olah pelengkap antara satu sama lain. Yang menjadi penyeimbang
penyeimbang, seolah-olah yin dan yang, dark and light, negatif and positif, yang mana menjelaskan bagaimana perbezaan yang ketara atau bertentangan antara satu sama lain end up menjadi pelengkap atau penyempurna antara kedua-duanya. So di sini mungkin menjadi prasyarat kepada pengguna Enma. Satu, the swordsman tersebut haruslah powerful, sebab jika tidak, Enma will suck out all the energy dan membuatkan the swordsman itu pengsan. Yang kedua, perlu ada penyeimbang sekiranya nak menggunakan Enma, dan must be dari keturunan dia juga, which is keturunan yang menempa pedang spesies macam Amenohabakiri itu. Siapa nakama first? Dalam segmen SNF hari ini, aku nak promote satu bisnes nakama kita yang bernama Sufyan, yang menawarkan kepada kita Choklatif box premium yang sangat-sangat sesuai untuk dijamu seisi keluarga dan untuk dihadiahkan kepada somebody that you love. Dan sekarang diorang tengah mengadakan promo Merdeka, yang mana harga satu Chokodap bernilai RM37 sahaja, tapi dengan pembelian 2 box korang akan mendapat woven bag secara percuma. Hurry up guys, segera WhatsApp or DM IG @pian_menjual. Segera, link are provided in the description down below. Next produk juga berupa gift yang sangat sesuai untuk dihadiahkan kepada keluarga, teman-teman of frontliner kita. ukperfumes.meru Ipoh menawarkan kepada kita gift box berupa perfume. Ni dia contoh dia. Kan? Kita kasih close up sikit. Close up macam itu. Tapi kalau korang nak order perfume sahaja juga bisa. RM48 untuk 30ml dan RM20 untuk 10ml. Grade EDP dan inspired tau, bukan kopi. So for more information, korang boleh DM IG shop ukperfumes.meru Ipoh. Okay, link are provided in the description down below. Alright, kita pergi kepada teori nakama kita yang seterusnya, datang daripada IG Matsop. Dia mengatakan bahawa sebenarnya fighter pedang dalam One Piece terbahagi kepada 2 kelompok. Yang pertama ialah fighter pedang yang fokus utama dia adalah pada haki dan bukan bersifat seni pedang atau skill berpedang. Mereka ini ada asas bertarung menggunakan pedang, namun tanpa pedang juga mereka mampu bertarung dengan kuat. Golongan ini kebiasaannya mereka mempunyai penguasaan serta tahap haki yang luar biasa. Antara dalam kelompok ini sebagai contoh adalah Roger, Relic, Whitebeard. Kita dapat lihat cara berlari dan hayunan pedang serangan Kamusari Roger sewaktu bertarung dengan Oden nampak jelas Roger bukan petarung pedang sejati. Sebaliknya, kekuatan hakinya yang luar biasa menjadikan serangan itu sangat powerful. Ini juga dibuktikan sewaktu Relic yang tidak menggunakan pedangnya sewaktu bertarung dengan Marco. Sebaliknya, hanya menggunakan satu jari yang bersalut haki sahaja. Kita dapat lihat juga senjata atau pedang golongan ini tidak mencapai Kokuto, yakni bilah pedang hitam. Golongan kedua terdiri daripada fighter pedang sejati yang mempunyai ilmu seni pertarungan pedang yang sangat unggul. Senang cakap, fokus golongan kedua ni adalah skill bermain pedang dan haki sebagai tambahan kekuatan. Antara watak yang boleh dikategorikan dalam kelompok ini tak lain dan tak bukan adalah Mihawk, Oden, Ryuma, Vista dan Zoro. Golongan ini kebiasaannya lebih major bertarung dengan senjata dan minor dalam pertarungan combat tanpa senjata. Senang cakap, kelompok nombor 2 ni jika bertarung combat tanpa pedang tidak sehebat menggunakan pedang berbanding kelompok nombor 1, di mana mereka mampu bertarung dengan sangat baik dan kuat walaupun tanpa pedang. Dan kelompok nombor 2 ni kebiasaannya jika sudah mencapai pertarungan yang sangat banyak, kebarangkalian pedang mereka untuk berubah menjadi Kokuto, yakni bilah pedang hitam sangat tinggi. Wow, sangat-sangat terbaik Maksud. Untuk aku personally, aku sangat agree juga kalau kita nak klasifikasikan macam ni. Buktinya adalah pada Shanks dan Mihawk. In the past, Mihawk dan Shanks kerap bertarung dan berita pertarungan mereka juga menggegarkan seluruh Grand Line. Even a strong pirate macam Whitebeard pun dapat khabar berita pertarungan dorang. Yelah, kalau dorang ni petarung pedang biasa-biasa, takkan sampai ke telinga ayahanda kan. Dan pula Mihawk ini merupakan the strongest swordsman. Dalam chapter 434 muka surat 10, Whitebeard menceritakan kepada Shanks bahawa pertarungan dia dengan Mihawk masih segar bugar dalam ingatan dia. Kat sini menunjukkan bahawa pertarungan kedua-dua mereka itu bukanlah pertarungan biasa. Cumanya pemenang untuk duel tersebut masih lagi misteri. Mungkin Shanks yang menang, mungkin juga Mihawk yang menang, atau mungkin juga seri. Apa aku cakap mungkin Mihawk yang kalah adalah sebab masa Mihawk datang jumpa Shanks bawa bounty Luffy, seolah-olah sebelum ni pun Mihawk dah pernah beberapa kali jumpa Shanks untuk berduel, seolah-olah menunjukkan yang Mihawk yang kalah. Kemudian Mihawk datang
datang jumpa Shanks untuk rematch. Macam gitulah argumentnya. Atau mungkin Shanks yang kalah, sebab itu Mihawk menjadi the strongest swordsman in the world. Atau mungkin juga seri, mungkin disebabkan cuaca atau event yang lebih penting, diorang terpaksa hold dulu pertarungan diorang, seperti mana yang kita boleh tengok masa Mihawk bertarung dengan Vista masa dekat Marineford dulu kan. So kalau argument dalam kes Shanks versus Mihawk ni adalah seri, kenapa Mihawk saja yang dapat gelaran itu? Kenapa Shanks tak dapat? So pada aku mungkin sebab yang Mat Sop ni nyatakan kat sini lah, which is kategori fighter pedang. Satu yang genuine bertarung dengan pedang, satu lagi yang optional menggunakan pedang. Guna pedang pun dia padu, tanpa pedang pun dia padu. Cuba korang komen sikit kat bawah guys. So guys, that's all I have untuk perkongsian hari ni. Dan kalau korang ada teori, jangan segan silu untuk kongsikan dengan aku melalui Telegram ke, email ke, WhatsApp ke, supaya teori korang tu kita dapat perdengarkan dan berdiskusi bersama-sama sementara menunggu chapter baru keluar. And kepada CEO of Anime dan Mat Sop, aku ucapkan ribuan terima kasih. And gang, before I end, sedikit renungan. Kadang-kadang yang penat itu bukan disebabkan badan yang bekerja sehari suntuk, bahkan bukan juga disebabkan kaki yang penat berjalan, bukan juga disebabkan sakit atau penyakit, tetapi kadang-kadang kita berasa penat disebabkan perasaan yang tidak mampu diperjelaskan dan dipendam di dalam hati. Please my brother, don't too involved to your regretness. Jangan terlalu memikirkan masalah, kerana masalah itu telah berlalu. Yang pergi, biarkan ia pergi dan jangan terlalu memikirkan. Jangan disebabkan kita terlalu memikirkan masalah kita, menyebabkan kita berasa lemah, tidak bermaya untuk bangkit membina kehidupan yang baru. Saat diri jatuh, belajarlah untuk bangun kembali, kerana dari situ kita bakal mendapat kekuatan yang baru. Dan bangunlah sendiri, bukan sebab tiada siapa yang peduli, tapi untuk biasakan diri bila tiada siapa yang memberi semangat, kita tetap mampu untuk bertahan. Selalulah mengakhiri hari kita dengan fikiran positif, kerana masih ada hari esok untuk berbuat dengan lebih baik lagi. Just move on my brother. Today maybe it's hurt, but tomorrow will be happiness. Be patient and smile. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But by all means, just keep on moving and never give up. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi